Baiklah, apa yang akan anda pelajari pada kali ini ialah 2.1.6 membuat acuan model 3 dimensi. 2.1.7 membuat model 3 dimensi berdasarkan proses kerja. 2.1.8 membuat kemasan model 3 dimensi menggunakan konsep elektrostatik dan elektroplating. 2.1.9 menilai model 3 dimensi yang telah dihasilkan. 2.1.10 menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien. 2.1.6 membuat acuan model 3 dimensi. Terdapat pelbagai kaedah pembuatan yang digunakan sekarang ini untuk menghasilkan sesuatu produk. Baiklah, terdapat 5 kaedah yang perlu murid-murid ketahui. Yang pertama ialah kaedah tuangan. Yang kedua, acuan. Yang ketiga, pembentukan. Yang keempat, pemesanan. Dan yang kelima, kaedah sambungan. Apakah kaedah-kaedah ini? Baiklah. Kaedah tuangan ialah proses membentuk sesuatu produk atau sebahagian melalui proses peleburan dan menuangnya di dalam acuan yang telah disediakan. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat paparan video ini. Kaedah kedua ialah kaedah acuan. Rongga yang terdapat pada acuan menyerupai bentuk produk yang sebenar. Bahan dimasukkan ke dalam acuan sama ada melalui tuangan atau injection molding dan dibiarkan mengeras. Lihat paparan video ini. Kaedah seterusnya ialah kaedah pembentukan. Proses mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk yang lain boleh digunakan untuk membina satu produk. Untuk mengetahui lebih lanjut, perhatikan paparan video ini.
Kaedah seterusnya ialah kaedah pemesenan. Pemesenan ialah proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang dikehendaki. Untuk ketahui lebih lanjut, lihat paparan video ini. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah sambungan. Kaedah sambungan ialah di mana bahagian atau komponen yang dihasilkan melalui proses sebelumnya disambungkan supaya menjadi satu produk baharu yang boleh berfungsi. Lihat paparan video ini. Baiklah murid-murid, kaedah yang dibuat di sekolah ialah kaedah tuangan. Perkara pertama yang perlu dibuat ialah model. Apakah dia model? Model adalah satu objek seakan-akan menyerupai reka bentuk produk sebenar. Terdapat dua jenis model. Model yang pertama ialah model statik. Model ini dihasilkan untuk melihat rupa bentuk sebenar sesuatu produk. Tiada bahagian yang boleh digerakkan. Ini ialah contoh model statik, di mana murid-murid pernah dengar perkataan mock-up. Inilah dia model statik. Model yang kedua ialah model berfungsi. Ianya dihasilkan untuk menilai kefungsian beberapa bahagian produk. Ini ialah di antara contoh model berfungsi. Hanya terdapat beberapa bahagian yang boleh berfungsi. Kedua, proses menghasilkan acuan model 3 dimensi. 3 langkah yang perlu dilakukan untuk menghasilkan acuan model 3 dimensi. Yang pertama, menghasilkan model awal 3 dimensi, membuat acuan, dan proses yang akhir ialah tuangan. Baiklah, cikgu akan terangkan ketiga-tiga langkah tersebut. Langkah yang pertama menghasilkan model awal 3 dimensi. Model yang digunakan untuk mendapatkan rupa bentuk luaran. Bahan-bahan yang boleh digunakan ialah lilin, tanah liat, kayu dan plastik. Di paparan ialah contoh model awal yang menggunakan plastisin ataupun tanah liat. Model awal juga boleh menggunakan kaedah printer 3 dimensi. Inilah kaedah terkini membuat model menggunakan printer 3 dimensi. Proses yang kedua ialah membuat acuan. Acuan merupakan bekas tuangan sesuatu bahan yang hendak dibentuk. Acuan diperbuat daripada bahan seperti pasir, tanah liat dan plaster of Paris. Selain daripada pasir, tanah liat dan plaster of Paris, bahan lain seperti botol, kulit kerang, kayu, zinc dan juga simen boleh digunakan untuk membuat acuan. Langkah yang ketiga ialah tuangan panas. Tuangan panas adalah satu teknik tuangan yang menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Kaedah ini tidak digunakan di sekolah kerana ia menggunakan haba yang sangat tinggi untuk mencairkan bahan tuangan. Ianya sangat berbahaya. Contoh-contoh bahan yang menggunakan kaedah tuangan ini ialah plastik, timah, tembaga dan besi keluli. Kaedah tuangan yang biasa digunakan di sekolah ialah tuangan sejuk. Tuangan sejuk tidak menggunakan haba. Contoh bahan yang boleh digunakan untuk menggunakan kaedah tuangan sejuk ialah plaster of Paris dan resin epoxy. Proses menghasilkan acuan menggunakan plaster of Paris. Di sini cikgu akan terangkan langkah-langkah untuk menggunakan plaster of Paris untuk menghasilkan acuan. Pertama, sediakan plaster of Paris mengikut sukatan, iaitu nisbah plaster of Paris 2 nisbah 1 bahagian air.
Campurkan plaster of Paris dengan air sehingga menjadi paste. Kemudian letakkan di dalam bekas. Sapukan lapisan minyak pada model 3 dimensi. Sekiranya bahan model 3 dimensi diperbuat daripada lilin ataupun plastisin, tidak perlu disapukan lapisan minyak pada model tersebut. Biarkan plaster of Paris sehingga ianya kering. Sekiranya murid-murid hendak membina acuan yang berbentuk bulat, maka murid-murid perlu mengulangi langkah 1 hingga langkah 6. Seterusnya, setelah plaster of Paris kering, maka bolehlah tanggalkan model awal 3 dimensi dengan berhati-hati. Jadi, bersihkan acuan yang terbentuk. (2.1.7) membuat model 3 dimensi berdasarkan proses kerja. Baiklah, murid-murid telah membuat proses model 3 dimensi, telah juga membuat proses membuat acuan. Baiklah murid-murid, perkara pertama yang perlu dibuat semasa penyediaan acuan tersebut mesti disapukan dengan lapisan perantara seperti minyak ataupun gel. Kemudian, sediakan epoksi resin dan epoksi hardener mengikut nisbah. Kacau kedua-dua bahan tersebut. Baiklah, setelah dikacau campuran bahan tersebut dengan baik, tuangkan campuran bahan itu ke dalam acuan. Biarkan ianya mengeras dan setelah keras, keluarkan hasil tuangan daripada acuan. Penggunaan pen 3D. Pernah tak murid-murid lihat ataupun menggunakan pen 3D? Baiklah, di sini Cikgu Is terangkan langkah-langkah bagaimana menggunakan pen 3D. Yang pertama, sambungkan pen 3D kepada sumber kuasa. Hati-hati ya murid-murid jika menggunakan sumber kuasa elektrik. Kedua, pilih bahan mencetak. Bahan mencetak perlu dipilih mengikut jenis pen 3D. Kebanyakan pen 3D menggunakan bahan mencetak seperti PLA ataupun ABS. Panaskan elemen pemanas pada pen. Setelah ianya panas, maka bolehlah masukkan bahan pencetak pada pen. Kemudian, bolehlah menguji bahan mencetak dengan menekan butang penyalur bahan mencetak. Ingat ya murid-murid, terdapat pelbagai jenis pen 3D di pasaran. Ikutilah peraturan menggunakannya mengikut jenis pen tersebut. Paparan video ini adalah langkah-langkah menggunakan pen 3D. Perhatikan baik-baik. Baiklah murid-murid, mari bersama Cikgu Is. Apa yang ada dalam kotak pen 3D ialah pen 3D
pemegangnya dan juga PLA. Baiklah, cara menggunakan pen 3D pertama, ini ialah bahagian punca kuasa untuk pen 3D. Ini ialah button untuk mempercepatkan atau memperlahankan pergerakan PLA. Ini ialah button untuk memasukkan PLA. Ini ialah button untuk mengeluarkan PLA. Baiklah, pasangkan punca kuasa di bahagian belakang pen 3D. Baiklah murid-murid, perhatikan. Di bahagian ini ialah untuk memilih sama ada menggunakan PLA ataupun ABS. Kemudian, setelah memilih PLA, maka tekanlah button di bahagian hadapan dan tunggu sehingga suhu menjadi 202. Untuk menggerakkan suhu tersebut, tekan button di bahagian hadapan. Tunggu sehingga LED ini mengeluarkan warna hijau. Baiklah, setelah lampu LED bertukar ke warna hijau, maka bolehlah masukkan PLA ke dalam pen 3D. Kemudian tekan button di bahagian hadapan untuk menggerakkan PLA masuk ke dalam pen 3D. Ingat ya murid-murid, jangan tekan terlalu kuat PLA ke dalam pen 3D. Ianya akan masuk dengan sendiri. Tunggu sehingga PLA keluar di bahagian hujung muncung pen 3D. Baiklah, perhatikan di bahagian hadapan ini, di bahagian muncung ini, PLA telah mula dikeluarkan. Ingat murid-murid, jangan sentuh dengan tangan. Ianya sangat berbahaya kerana panas. Baiklah, dah boleh mula melakar menggunakan pen 3D. Pastikan murid-murid telah melakar dengan baik. Apabila hendak menggunakannya, tekan button di bahagian hadapan dan ianya akan keluar dan PLA akan keluar dengan sendiri. Baiklah, selepas itu, jika telah menggunakannya, maka tekanlah button di bahagian belakang untuk mengeluarkan PLA. Okey. Baiklah murid-murid, ingat ya, selepas menggunakan pen 3D, pastikan PLA telah dikeluarkan supaya ianya tidak tersumbat. Baiklah, selamat menggunakan pen 3D. Selamat mencuba. Kaedah pen 3D sangat disukai oleh ramai murid. Jadi, gunakanlah ia untuk membina idea membuat model 3D. 2.1.8 membuat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan elektroplating. Apakah dia elektrostatik dan elektroplating? Kemasan pada produk dapat melindungi permukaan produk daripada cala dan karat akibat daripada tindak balas udara dan air. Kemasan juga menambah nilai estetik pada produk dengan memberikan kesan warna yang cantik dan tekstur permukaan yang menarik. Seperti muka kita kan murid-murid, semua murid-murid mesti menjaga kecantikan muka dengan baik. Apa yang murid-murid lakukan? Menggunakan kosmetik. Samalah juga dengan produk. Ia juga perlu dicantikkan permukaannya. Kaedah-kaedah kemasan beserta bahan binaan cikgu paparkan di sini kerana terdapat pelbagai kaedah kemasan mengikut bahan binaan. Contoh-contoh yang cikgu berikan di sini ialah kaedah kemasan sembuh digunakan oleh bahan binaan seperti kayu, keluli dan plastik. Bahan kemasannya ialah cat leka. Kaedah kemasan yang kedua ialah sapu. Bahan binaan yang boleh digunakan ialah kayu dan kelili. Bahan kemasannya ialah cat licau dan shellac. Kaedah kemasan yang seterusnya ialah pelekat.
Bahan binaan yang boleh menggunakan pelekat ialah kayu dan juga MDF. Yang terakhir ialah kaedah kemasan yang digunakan berleluasa di pasaran, iaitu electroplating, iaitu saduran. Bahan binaannya ialah keluli, bahan kemasannya ialah perak ataupun emas. Apakah dia konsep elektrostatik? Elektrostatik ialah satu kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Statik bermaksud tidak bergerak, iaitu cas elektrik berada pada permukaan atau di tempat cas itu terhasil. Cas-cas yang terhasil terdiri daripada cas positif dan cas negatif. Cikgu Isra rasa murid-murid akan belajar tentang elektrostatik ini di dalam subjek sains. Berikut ialah contoh kemasan elektrostatik. Lihat paparan video ini. Ini pula ialah contoh kemasan elektrostatik. Ianya nampak kemas dan berkilau. Konsep yang kedua ialah konsep electroplating. Ianya adalah satu kaedah kemasan yang digunakan untuk membuat saduran pada permukaan bagi menghilangkan kelemahan sesuatu bahan. Kaedah ini sesuai pada bahan pembuatan yang menggunakan logam sebagai bahan asas. Kaedah ini juga memerlukan kekonduksian elektrik untuk melakukan proses penyaduran. Contoh elektroplating menggunakan larutan kuprum sulfat. Terdapat dua jenis elektroplating yang perlu murid-murid ketahui. Pertama ialah menggunakan larutan kuprum sulfat. Uji kaji ini boleh dibuat di dalam makmal. Contoh elektroplating menggunakan larutan silver nitrat. Ini ialah contoh yang kedua. Perhatikan paparan video ini. Bagaimana proses elektroplating dilakukan. Contoh kemasan elektroplating yang dihasilkan sangat menarik dan sangat kemas seperti di paparan. 2.1.9 menilai model 3D yang telah dihasilkan. Borang penilaian reka bentuk seperti di paparan. Murid-murid perlu menilai reka bentuk produk dari segi elemen dan juga prinsip. Jika terdapat kriteria elemen tersebut, maka bolehlah ditandakan ia di bahagian ruangan ya. Jika tiada, ditandakan di bahagian tidak. 2.1.10 menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien.
Setiap model atau produk yang dihasilkan perlu ditambah baik dari semasa ke semasa kerana produk perlu bersaing dengan produk yang sama tetapi dihasilkan oleh pengusaha yang lain. Betul tak murid-murid? Setiap produk sentiasa berubah. Cikgu Is rasa setiap murid mempunyai telefon bimbit. Cuba perhatikan telefon bimbit yang ada di rumah kamu. Pada asalnya, telefon pintar adalah bersaiz, besar dan juga tebal. Kemudian, ianya diubah suai menjadi lebih kecil dan juga nipis. Agaknya, apakah perubahan yang akan berlaku pada reka bentuk telefon pintar tersebut pada masa yang akan datang? Mungkin ianya hanyalah sebesar duit shilling. Itu kemungkinan yang boleh dianggarkan. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja tajuk reka bentuk pembuatan. Sehingga berjumpa lagi di paparan akan datang. Bye, sekian, terima kasih.